Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Alhamdulillah, sama-sama kita melanjutkan syukur sebanyak-banyak kepada Allah SWT kerana kita masih diberi kesempatan hingga ke saat ini untuk menyambung talian hayat kita. Sebelum ini dalam sebulan bulan Ramadan kita dilatih dengan berbagai-bagai perkara, dengan latihan dalaman dan luaran, rohani termasuk juga jasmani kemungkinan. Jadi ada baiknya sebagai mengakhiri peluang yang dibuka untuk kita bersama-sama berkongsi info, ilmu dan maklumat melalui platform Tazkirah Ramadan dari pihak kami di Persatuan Ulama Malaysia ini, untuk kita merumuskan banyak tajuk-tajuk yang telah dikongsi oleh sahabat-sahabat saya dari Persatuan Ulama yang menyentuh berbagai-bagai isu, sama ada langsung berkaitan dengan bulan Ramadan dan ada yang juga secara tidak langsung, ya, apapun dia tetap bertemu dan menemui tuan-tuan dan puan secara online sejak daripada awal Ramadan hinggalah ke saat ini. Dan saya difahamkan ini adalah hari terakhir siaran kita di udara dengan rakan-rakan pendengar semua. Mudah-mudahan ada yang mengambil manfaat daripada apa yang sedikit sumbangan yang kita lakukan dalam tempoh sebulan Ramadan ini. Apa yang ingin saya kongsi di bahagian terakhir pertemuan kita ini ialah di sekitar menjawab apa yang mungkin berlega dalam ingatan kita, apa yang sepatutnya kita lakukan selepas Ramadan. Rakan-rakan Arab kita menyebut ma ba'da Ramadan, apakah yang selayaknya kita lakukan selepas kita menjalani ibadah Ramadan. Telah dinyatakan berkali-kali sebelum ini yang bulan Ramadan adalah bulan latihan. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan skill yang telah kita dapat sepanjang Ramadan. Matlamat jelas seperti mana yang telah dinyatakan sendiri oleh Allah SWT apa yang kita nak dapat daripada bulan Ramadan. Ayat 183 Al-Baqarah ditegaskan ialah untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita telah melalui beberapa latihan. Yang pertamanya as-siyam, puasa. Alhamdulillah, puasa banyak dari segi falsafah, dari segi hikmat yang mungkin telah dinyatakan oleh rakan-rakan saya sebelum ini. Apapun dia disebut oleh Nabi SAW sebagai pengampunan. Siapa-siapa yang berpuasa Ramadan ini dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan, Allah Ta'ala kata, Nabi SAW menyebut akan diampuni dosa-dosa lampaunya. Tak lengkap Ramadan kalau tidak ada qiyam Ramadan. Kita telah melakukan qiyam Ramadan. Nabi dah tegaskan, man qama Ramadan, siapa-siapa yang melakukan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, juga janjinya ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampuni dosa-dosa lampau dia. 10 terakhir yang ada di sana Lailatul Qadar, ditegaskan oleh Nabi SAW, man qama Lailatul Qadar, siapa yang menghidupkan dengan qiyam Lailatul Qadar,
imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan. Sama juga janji Allah, janji Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampuni dosa-dosa lampau dia. Jadi melalui Ramadan kita dah melakukan latihan-latihan yang kita sebutkan tadi. Di segi lain, umpamanya bulan Al-Quran, kita telah lebih dekat daripada tempoh-tempoh biasa dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk, guidance kepada kita semua. Memang kita banyak dengan Al-Quran sepanjang Ramadan. Jadi artinya kita refresh balik dalam rangka antaranya ialah untuk tadabbur Al-Quran, memahaminya, dan sekaligus kemudiannya untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi ajaran kepada kita semua untuk dihayati dan untuk dilaksanakan dalam tempoh hayat kita yang sangat singkat ini. 2. Yang ketiganya, tidak sempurna Ramadan ini kalau tidak disertakan dengan fi'lal khair, melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan kita dilatih juga dalam bulan Ramadan memperbanyakkan infak kita, memperbanyakkan sedekah kita, ya. Dan ini merupakan amalan yang sudah menjadi kebiasaan kita sepanjang bulan Ramadan. Jadi sebagai menjawab apa yang telah saya mulakan di peringkat awal tadi, soalan ma ba'da Ramadan, apakah yang sepatutnya kita buat selepas Ramadan? Rasa saya tidak ada yang lain yang selayaknya kita buat kecuali meneruskan, yakni penerusan kepada momentum Ramadan kita. Dalam bulan Ramadan kita didedahkan dengan berbagai-bagai yang saya sebutkan tadi kebaikan, dengan puasa, dengan qiyam, dengan infak, dengan semuanya yang kita telah buat. Antaranya puasa yang compulsory. Jadi puasa ini bukan ada hanya pada bulan Ramadan saja. Dia ada sepanjang masa dan bila-bila masa. Jadi kalau mengambil semangat penerusan momentum Ramadan itu, alangkah baiknya kita meneruskan lagi tradisi ataupun kewajipan berpuasa ataupun galakan berpuasa itu kalau bulan Ramadan merupakan kewajipan dan selepasnya ialah sebagai galakan. Maka kenapa kita tidak teruskan? Di sana dalam bulan Syawal, menunggu di sana puasa Syawal. Nabi SAW menegaskan, man shama Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittat min Syawal, kemudian disusuli dengan 6 hari dalam bulan Syawal, faka'annahu shama ad-dahr, seolah-olah dia telah berpuasa setahun. Satu. Yang keduanya dengan qiyam. Kita telah qiyam Ramadan dengan tarawihnya dan dengan qiyam-qiyam yang lain. Yang tidak ada di luar Ramadan ialah tarawihnya. Yang qiyam lain terus ada dan tetap ada sampai bila-bila. Jadi kenapa tidak diteruskan dengan qiyam al-lail, semayang malam kita, walaupun dalam kadar yang Masya Allah tak semestinya banyak, tetapi seperti mana yang disebut dalam satu hadis, Nabi kita SAW menegaskan, ahabbad din, amalan agama yang paling disukai ialah yang ada penerusannya daripada tuannya. Dan ini kelebihan yang ada dalam agama. Apa yang kita telah lakukan dengan baik di sepanjang Ramadan diteruskan, dikekalkan tradisi itu di sepanjang kita berada di luar Ramadan. Itu qiyamnya. Dan banyak lagi yang kita telah jadikan tradisi dan amalan yang kita jaga. Antaranya ialah al-bu'du minal muharramat, menjauhi daripada perkara-perkara yang dilarang. Jaga, Masya Allah. Kita selalu diingatkan, kalau dalam keadaan kita berpuasa ada satu orang datang menyebut benda yang bukan-bukan, Nabi ajar kita, beritahu dia, inni sha'im, saya puasa. Kenapa begitu? Tak lain kecuali untuk menunjukkan tidak gemarnya kita, tidak sukanya kita dengan perkara-perkara yang buruk. Coba sedaya mungkin untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak suka. Kenapa tidak diteruskan setelah kita berada di luar daripada bulan Ramadan? Dengan itu rasa saya penerusan daripada
momentum Ramadan itu sangat-sangat membantu kita, dan dianya merupakan satu keperluan sebenarnya. Sebab inilah tempoh kita nak meningkatkan bekalan-bekalan yang akan kita bawa bagi menghadap Allah SWT. Yang lain antaranya banyaklah kalau kita nak sebut, dengan Allahumma salli Muhammad, dengan infak Ramadan, dengan zikir sepanjang Ramadan, doa sepanjang Ramadan. Kenapa kalau kita boleh lakukan perkara-perkara tersebut di sepanjang Ramadan, kita tidak boleh nak teruskan apabila kita berada di luar Ramadan? Jadi hal-hal inilah yang saya mengingatkan diri saya dan memanjangkan ingat ini kepada semua sahabat agar kita dapat mengekalkan atau meneruskan momentum Ramadan itu tadi dengan amalan-amalan yang baik sepanjang hayat kita selagi nyawa di kandung badan, mudah-mudahan. Sebab kita tidak tahu Ramadan yang sedang kita berada di penghujung ini, apakah Ramadan kita yang terakhir, walaupun kita tetap berdoa agar Allah Ta'ala terus mengizinkan kita untuk berada lagi sekali di bulan Ramadan ini. Andai kata ianya merupakan Ramadan yang terakhir, maka apa yang kita buat sepanjang Ramadan ini adalah persembahan kita yang dan itulah yang kita mampu dapat kita buat. Walaupun untuk kembali ke pakar jalan, untuk melakukan yang lebih baik daripada apa yang kita buat, ruangnya tetap terbuka untuk bila-bila masa. Mudah-mudahan rumusan yang saya kongsi dengan tuan-tuan dan sahabat pendengar pada kesempatan petang ini menjadi pertama peringatan kepada saya dan menjadi peringatan untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.